Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang, bersama saya Fidaus Matrang. Berita malam ini memfokus kepada mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 yang berlangsung pada Isnin. Sebagai pembukaan, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar mengucapkan tahniah di atas pelantikan 79 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang sudah mengangkat sumpah. Ucapan tahniah juga ditujukan kepada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg yang telah berjaya memenangi kursi DUN Gedong pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak pada 18 Disember 2021. Sekalung tahniah ditujukan khas kepada Yang Amat Berhormat Ahli N26 Gedong yang telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak pada 18 Disember 2021. Dan juga pelantikan memegang portfolio seperti berikut. 1. Menteri Keuangan dan Ekonomi baru. 2. Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar. Dan 3. Menteri Tenaga dan Keselestarian Alam Sekitar. Beliau berkata demikian semasa pemasyhuran dalam persidangan hari pertama mesyuarat pertama bagi penggal ke-19 di bangunan DUN Sarawak pada Isnin. Dalam pada itu, 3 orang ADUN iaitu ADUN Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, ADUN Kuala Rajang, Datuk Len Talef Saleh dan ADUN Repok, Datuk Sri Huang Tiong Si tidak hadir pada persidangan kali ini kerana masih menjalani kuarantin diri. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah juga mengucapkan tahniah kepada 37 ADUN yang telah mengangkat sumpah menganggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada 4 Januari lepas serta timbalan Speaker DUN Sarawak yang telah mengangkat sumpah pada 11 Februari lalu. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua ahli yang berhormat seperti berikut yang telah dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN dan Menteri Muda pada 4 Januari 2022 serta timbalan Speaker pada 11 Februari 2022 yang lepas. Pada PRN 12 Sarawak lepas, Gabungan Parti Sarawak JPS telah memenangi majoriti melebihi 2/3 iaitu 76 daripada 82 kursi DUN yang dipertandingkan yang merupakan satu pencapaian cemerlang dalam sejarah pilihan raya negeri ini. Masih lagi perkembangan sama, rakyat Sarawak teruja malah menyambut baik pindaan rang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 yang akan dibentangkan dalam mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak DUN ke-19 pada Selasa. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, berdasarkan respon yang diterima daripada orang ramai, beliau yakin rakyat Sarawak menerima RUU tersebut kerana ia akan membawa perubahan terhadap Sarawak. Katanya RUU yang akan dibentangkan oleh beliau esok akan memfokuskan beberapa perkara untuk mendapatkan semula hak-hak Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Yes, these are the kind of things that we have been fighting for all these years. The reason why we went down to London to study more on the IGC, on the MA63, and then pursuant to that, we know that there have been some rights that have been eroded and things like that. You know? So, and these are just part and parcel of all those little things that we are slowly trying to get back. Yeah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada hari pertama mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 di lobi bangunan DUN pada Isnin. Datuk Sri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak menambah kerajaan negeri tidak berniat mendesak Putrajaya, sebaliknya bertujuan memperhalusi apa yang sepatutnya menjadi hak negeri ini semasa Malaysia ditubuhkan dahulu. I don't see there's any pressure down here, you know, on Putrajaya. We are just
doing what or fine-tuning what should be when we form Malaysia. When we form Malaysia, it was a few signatories, among them United Kingdom, Federation of Malaya, Singapore, Sabah and Sarawak. There are 5 signatories to that. But then after the formation of Malaysia, that last 2 entities or region, that is Sabah and Sarawak, seems to be diluted and become just like any of the small states that are in the Federation of Malaysia, Federation of Malaya. So that's why we have to put things in the right perspective. Seterusnya, pelabur dari Jepun, Korea Selatan dan Taiwan berminat untuk melabur dalam industri tenaga solar di negeri ini. Duta khas ke Asia Timur Datuk Seri Richard Riyot Jaim sekiranya berjalan dengan lancar, pelabur dari ketiga negara itu tersebut akan membawa pelaburan berjumlah 2 bilion ringgit ke Sarawak. Actually, I wouldn't want to review the name of the but this interested company has been already given a letter of intent. LOI. Jadi dia orang bukan main-main. Wanting to invest about ringgit Malaysia 2 billion ringgit. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Pejabat Ketua Menteri di Bangunan Dewan Undangan Negeri pada Isnin. Mengenai kunjungan hormat itu, beliau berkata ia bertujuan berkongsi dengan Ketua Menteri peranan beliau sebagai duta khas ke Asia Timur. Katanya sebagai duta khas ke Asia Timur adalah menjadi tugas beliau bukan sahaja membawa pelaburan ke Malaysia, malah ke Sarawak. Dalam mana saya telah berkongsi dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Itu apakah tugas dan peranan yang telah dijalankan oleh Yang Amat Berhormat kepada Menteri kepada saya sebagai duta khas. Dan sememangnya tugas dan peranan yang telah diamanahkan adalah untuk membawa pelaburan dari ketiga negara ini, Korea Selatan dan juga Taiwan, ke Malaysia. Tetapi sebagai anak Japanese, maka sememangnya tumpuan saya adalah untuk membawa pelaburan Jepun, Korea Selatan dan juga Taiwan ke negeri Sarawak. Selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri, beliau bersama rombongan kemudian mengadakan kunjungan hormat terhadap Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, kemenangan besar pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak memberi mandat besar kepada gabungan Parti Sarawak GPS untuk terus memerintah dan membangunkan negeri ini. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang berkata kemenangan ini juga sesuatu yang baik. GPS terus bersuara mendapatkan kembali hak dan kedaulatan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. And we hope with this strong mandate we can carry out our development for the state lah. We hope that the development of the state will carry on smoothly for the benefit of our people. And also with the strong mandate, it augurs very well on our journey to attain our sovereignty and autonomy in whichever way deemed necessary, especially with the amendment of the Constitution recently. So we have a legal foundation to pursue the sovereignty and also the autonomy on a more solid foundation. So with that, I am very hopeful that for the next 5 years, it will be very good for Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas persidangan hari pertama mesyuarat pertama bagi penggal ke-19 di Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Isnin.
Sementara itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada komuniti Cina di Sarawak yang memberi sokongan kepada GPS pada PRN12 Sarawak lepas dengan berharap lebih banyak manfaat diperolehi masyarakat Cina. The government will implement more developments and also, improving the amenities and all that in the urban areas. Of course, I also wish that hope that in this next 5 years there will be results for the people to see lah, and so that the people can continue to support us. Thank you. Adun Katibas Lidam Asan pula menyifatkan jumlah adun GPS yang ramai di dalam Dun Sarawak pada penggal ini memberi peluang kepada kerajaan GPS untuk meneruskan pembangunan di kawasan luar bandar yang masih memerlukan perhatian. As a team, we should be able to push forward to achieve a better result and better livelihood in the rural areas, especially my kawasan. Yeah. We bring more development, especially on socio-economy, infrastructure, and internet connectivity. And this is the voice of our people asking for all this development to come by, especially this time through the board that we have. Underlying it is, of course, the trust and hope for better Sarawak and better for Sarawakians. Thank you. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan bahawa sokongan penduduk di kawasan luar bandar sehingga membawa kemenangan besar GPS dalam PRN12 Sarawak lepas memberi petunjuk bahawa suara pengundi dan masyarakat luar bandar sentiasa bersama kerajaan GPS yang mahukan pembangunan berterusan. So the voices are very loud, and with that we hope to improve the situation. I believe Sarawak GPS can do and can deliver these projects, the infrastructure, the internet connectivity, and all these things, the electricity, and most importantly, that is the social economy of the rural population. That is really a prime matters to us in the rural areas. Mewakili golongan muda dalam Dun Sarawak, Azizul Anwar Adnan yang merupakan adun Tanjung Datu menyifatkan belia di Sarawak pada hari ini mempunyai aspirasi dan bersama dalam memajukan diri serta Sarawak. Belia kita pada zaman ini lebih demanding ataupun lebih mempunyai aspirasi masing-masing, dan kita terutama parti saya, parti PBB, seharusnya tidak ketinggalan di dalam membawa aspirasi belia dan pemuda di dalam perancangan ataupun pembentukan polisi-polisi di negeri Sarawak. Ya. Beralih ke laporan seterusnya, dengan seramai 3,582 orang graduan diraikan dengan memperoleh ijazah masing-masing sempena Majlis Convocation Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke-25. Kesemua graduan dalam pelbagai peringkat pengajian dari 10 fakulti itu diraikan menerusi 4 sidang yang berlangsung selama 4 hari bermula pada Isnin. Manakala sidang pertama Convocation yang berlangsung hari ini, seramai 444 orang graduan siswazah dan para siswazah menerima scroll pengajian masing-masing. Istiadat Convocation UNIMAS ke-25 itu telah disempurnakan oleh Chancellor UNIMAS, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Deta UNIMAS. Dalam pada itu, turut disempurnakan pada sidang pertama ialah penyampaian anugerah-anugerah akademik seperti Anugerah Pelajaran Diraja, Anugerah Chancellor dan Anugerah Pro-Chancellor kepada 4 graduan yang terpilih menerusi kecemerlangan dalam akademik dan kurikulum sepanjang pengajian mereka di universiti ini. Sementara itu, Convocation UNIMAS ke-25 pada kali ini telah diadakan secara fizikal setelah Sarawak kini berada di fasa 4 Plan Pemulihan Nasional PPN. Rata-rata graduan yang hadir kelihatan teruja dan gembira apabila dapat merasai pengalaman menghadiri majlis Convocation secara fizikal bersama rakan-rakan meskipun istiadat diadakan dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Berikut merupakan hasil temubual wartawan UKAS terhadap beberapa orang graduan yang telah menerima ijazah masing-masing dalam sidang pertama Convocation UNIMAS ke-25 pada Isnin.
Pertama sekali saya tak menyangka yang saya dapat anugerah Diraja sebab saya dimaklumkan saya sebagai calon di peringkat akhir untuk mendapat anugerah pendidikan. Saya sangat bersyukur dan terujalah dapat anugerah yang saya idam-idamkan, tapi saya tak sangka saya merupakan penerima anugerah daripada graduan-graduan yang bergraduat tahun ini, dan syukur alhamdulillah saya dapat anugerah tersebut. First of all, I'm very honoured to be awarded this award, and I didn't expect it because same as Zarul, I was informed that I was one of the calon saja. Yeah, but in the end that I won this award, it is really honoured, and I'm very grateful for that. Family member in my house and also the first university graduate in my house. So I feel very proud and honoured to receive this award from the university. Actually, I amended my flight ticket to attend this ceremony. Should be on Wednesday. I will arrive in Kuching, and then I was notified that I need to come earlier for Calon, so that's why I come earlier on Saturday, and I'm very excited and even cannot sleep last night because it's very truly honoured and excited. Thank you. I feel excited and unexpected because I joined the curriculum not because I want to get an award. I just want to get experience, networking, and build my skills. So as Jackie Chan said, he don't go for the award, but the award come from him when he doing his best. Yeah, that's I also believe that, and I really did not expect I can get this award, and I feel proud of that. Sekian isi malam bersama saya Firas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.